أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Yes, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ceria hari ini Ustaz ya. Ceria Ustaz. Macam biasa Ustaz. Macam biasalah ya. Bunga-bunga di hati ya. Moga-moga Allah memberikan kepada tuan-tuan semua, pada Ustaz juga ya. Rabi'a qulubina. Allahumma ja'alna al-Quran rabi'a qulubina. Jadikanlah al-Quran ini sebagai musim bunga, sebagai taman dalam hati-hati kita semua. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita ingin terus pada halaman yang ke-37, sama-sama kita ingin melihat kepada perbincangan serius ya, peraturan yang Allah berikan sebagai panduan kepada kita semua untuk terus berada dalam kerangka hidayah Allah walaupun ada cabaran, ada konflik dalam sebuah rumah tangga. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya persilakan, saya jemput pada tuan-tuan untuk share ya, untuk kongsikan kandungan hari ini di Facebook masing-masing ataupun yang di depan kaca TV, boleh saja memberitahu kepada keluarga, kepada rakan-rakan untuk melihat kepada bagaimana Allah memberi panduan kepada keluarga jika ada cabaran ataupun konflik. Dan boleh ambil mushaf dan boleh muat turun ya smart Quran pada tuan-tuan yang belum lagi ada. Mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semuanya? Hari ini kita masih lagi bersama dalam My Quran Time. Dan Ustaz, kita berada di penghujung mengakhiri juzuk yang kedua Ustaz. Dan saya tadi Ustaz sebut tadi di akhir-akhir ini semakin serius perbincangan kita agak serius, dan pasti di sana ada topik-topik ataupun pesanan-pesanan Allah Subhanahu wa taala yang Allah nak ajukan kepada kita. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang kita nak baca hari ini, kita berada di muka 37 Ustaz kan? 37. Tapi sebelum itu kita baca dulu surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan setiap hari kita memperbaharui ataupun kita mendengar dan kita baca sama-sama surah Al-Fatihah sedikit sebanyak, mentahsinkan lagi bacaan-bacaan Al-Fatihah kita, terutamanya dalam solat. Mungkin hari ini kita tengok, kita perhatikan betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Besok ayat yang kedua pula, ayat ketiga, macam itulah. Mudah-mudahan sebenarnya Ustaz, bila kita membaiki mutu bacaan Fatihah dalam solat kita, kita akan menambahkan lagi tuan-tuan ya, kualiti khusyuk kita di dalam solat. Jika ada cabaran dalam hidup ya, Allah menyatakan pada ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong dengan sabar. Dan spesifik tanda kita betul-betul sabar, masya-Allah, ialah solat ya. Jadi bukan sekadar sabar dan solat tu maksudnya sabar satu solat satu. Tapi kalau betul-betul seorang itu sabar, dia dapat menunaikan solat dan insya-Allah pertolongan Allah hadir, insya-Allah. Baik, okey, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kali ini Ustaz, saya nak cuba baca surah Al-Fatihah Ustaz, dengan bacaan idola saya yang saya minat daripada saya kecil lagi Ustaz, iaitulah bacaan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari Ustaz. Saya minat sangat Ustaz. Minat sangat Ustaz. Tapi dah tak adalah, dah meninggal. Qari masyhur lah.
sama-sama kita. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua biasa sangat dengar alunan dia tu. Cuba perhatikan kita sama-sama baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan Ummul Quran sebentar tadi Ustaz ya, sebagai peringatan kepada kita semua bahawa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kita ulang bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan selepas daripada alhamdulillahirabbil alamin juga kita mengulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ini penuh kasih sayang. Ya, mungkin ada yang bertanya ya, tapi dalam hidup saya ni ada cabaran ya. Adakah betul Allah sayang pada saya? Sebenarnya dalam hidup kita ini ada masa kita dapat makan minum yang sedap ataupun air kosong pun sedap Ustaz ya. Tapi dalam masa yang sama juga ada masa kalau ketika sakit itu bila ibu bagi ubat ya, pada waktu itu anak dia meronta-ronta tak nak makan ubat, tapi rupa-rupanya si ibu yang sayang tetap juga bagi ubat tersebut kerana inginkan kasih sayang ataupun kesihatan kepada si anak ya. Walillahil masalil a'la, maksudnya bagi Allah lebih daripada itu. Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kadang-kadang ada masa air kosong ya, tapi ada masa ialah ubat yang amat perit ya, dan itulah yang kita nak lihat pada ayat 231 dan 232 sehingga 233. Ada 3 ayat saja pada halaman 37 ini. Mari sama-sama kita perhatikan apakah ringkasan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Pada ayat 231 hingga 232 Allah membawakan kepada kita sambungan daripada semalam, kewajipan lelaki terhadap pasangannya, pada isterinya yang diceraikan, yang ditalak, dan hak perwalian untuk nikah. Ya, itu ada pada ayat 231 32, dan kemudian pada ayat 233 ya, ketika sudah berpisah tersebut, apakah kewajipan yang perlu diberi perhatian oleh si suami, dan kita bercakap tentang satu hukum namanya ar-radha'ah ya, tentang menyusui bayi, masa penyusuan dan nafkah anak ya. Jadi ini yang kita perlu beri perhatian, 2 perkara yang akan kita lalui pada 3 ayat. 3 ayat panjang Ustaz ya. Jadi kita nak mula dulu dengan 2 ayat dahulu bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Kena tarik nafas ya Ustaz ya. Saya serahkan pada Ustaz Tarmizi lah bab tarik nafas ni. Silakan. Okay, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Perkongsian kita hari ini 3 ayat tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua. Saya yakin dan percaya ada sahabat-sahabat Al-Quran yang barangkali dah makan tengah hari Ustaz. Oh ya, betul. Jadi kena hati-hati Ustaz. Hati-hatilah supaya kita sampai nafas kita. Saya pun tadi dah makan juga sikit Ustaz. Nasi apa tu Ustaz? Tadi hari ni alhamdulillah ada rezeki nasi dagang. Nasi dagang. Allahu akbar. Pecah rahsia pula. Pecah rahsia ya. Okey. Jadi kalau tak sampai nafas tu dah tahu dah rahsianya ya. Bukan salah nasi dagang lah. Bukan salah saya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, saya nak baca nanti, kena perhatikan ada ayat-ayat yang ada color, ada warna hijau, ada warna merah. Saya perhatikan kat sini 2 ayat yang saya nak baca ni ada 3 tempat yang di color ataupun warna-warna hijau tu . So maksud yang warna hijau dalam Quran ataupun mushaf yang akan dipaparkan nanti menandakan bahawa kita boleh waqaf ataupun berhenti dekat situ, tetapi kita kena mulakan balik bacaan kita di permulaan warna hijau tu. So jadi sahabat-sahabat semua dapatlah sedikit panduan untuk kita baca nanti. Dan 2 ayat yang saya nak baca ni Ustaz, kalimah dia agak mencabar Ustaz. Mencabar. Dan saya yakin dan percaya ceritanya ataupun mencabar. Kisahnya
perkongsiannya, tadabburnya juga mencabar. Ustaz. Dia sebenarnya kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan hak wanita, Subhanallah. dia memang ayat ni mencabar semua. Subhanallah. Ya, jadi Ustaz bertambahlah. Silakan Ustaz. Baik, okey. Jadi mari kita sahabat-sahabat Al-Quran semua, kita baca dua ayat ini, permulaan ayat 231 dan juga 232. Kita berada di muka surat 37. Jom sama-sama kita baca. Saya nak cuba baca dengan tarannum Hijaz Ustaz. Hijaz ya. A'udzu billahi minasy rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 231 dan ayat 232 Ustaz ya. Dua ayat tapi panjang sampai ke bawah itu ya. Sebenarnya adalah dua ayat akhir sebelum menutup ya perbincangan tentang hukum perceraian, bagaimana menguruskan perpisahan tersebut. Jadi kalau kita bercakap tentang perkara ini Ustaz ya, panjang sebenarnya daripada ayat ataupun muka surat 36. Allah bercerita tentang perkara ini disambung pada muka surat 37. Maksudnya ada sekitar 2 muka surat bercerita tentang talaq ya, tentang perceraian, dan ada satu surah namanya surah At-Talaq ya, surah yang menceritakan bagaimana bukan suruh pergi bercerai, tapi bagaimana menguruskan kalau sebelum nak berpisah ya, ataupun kalau berpisah itu juga kalau itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas dah rasakan bahawa mungkin tidak sekufu ataupun sesuai lagi, maka apakah jalan penyelesaiannya. Maka kalau sebelum ini kita dah berbincang ya tentang bagaimana hukum ada berapa cerai ya, ada 2 kali yang dibenarkan boleh rujuk balik, kemudian tidak dibenarkan kalau dah talak 3 tak boleh rujuk balik kecuali berpisah si isteri tadi dengan suami yang baru. Maka pada hari ini kita melihat kepada ayat 231 ya, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu tempoh iddah mereka hampir
hampir selesai. Iddah ni maksudnya mereka tidak boleh, maksudnya ada ruang mereka itu tidak boleh berkahwin, ya, tunggu dahulu. Masa sebenarnya Ustaz, selain daripada tunggu sebelum nak bertemu dengan orang lain, juga masa untuk menentukan tentang nasab, ya, mengandung ke tak mengandung, satu. Dan yang ketiganya ialah untuk menguruskan perasaan si isteri yang dipisahkan, ya. Tapi dalam hal ini bila iddah itu sudah hampir, maka Allah seru apa? Adakah terus pisahkan? Tidak. Allah kata rujuklah mereka kembali dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Dia berbeza sikit kalau peringatan Allah pada muka surat yang ke-36. Kalau tuan-tuan buka balik, ya, yang ada di rumah, bercakap tentang ayat ini pada ayat 229, ya, at-talaq, Allah memperkenalkan marratan, dua kali itu. Fa imsakum bima'ruf, boleh rujuk dengan baik, au tasrihum bi ihsan, ya, pisahkan ataupun ceraikan dengan cara yang amat baik. Tapi kalau ayat yang sekarang ini sudah berbeza sikit. Berbeza, ya. Kalau fa'amsikuhunna bima'ruf, maksudnya tahan tu maksudnya kekallah, rujuk balik semula dengan ma'ruf, sama. Tetapi sarihuhunna bima'ruf, bukan ihsan lagi Ustaz. Tadi ihsan ni dia tahap tinggilah, maksudnya buat yang terbaik, jangan sakiti, jangan ambil hak-hak yang telah diberikan, betul. Tapi paling kurang pun, pasal ada juga orang yang tidak dapat, maksudnya ialah bima'ruf, ya, dengan ma'ruf pun dah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengingatkan wala tumsiku hunna diraran lita'tadu, ya. Jangan pula dia tahan, katakan dia talak satu contohnya, dia habis iddah, dia kena habis tu, dia kata tak apalah, saya nak rujuk balik, tapi rupa-rupanya dalam hatinya itu dia nak melakukan dirar, melakukan kejahatan. Maksudnya apa saja, nak ikat, lepas tu hidup balik, lepas tu nak pukul balik, nak apa balik semua je, itu tidak dibenarkan kerana itu melanggar batas. Ya, itu maksudnya dia sedang melanggar batas Allah, dan orang-orang begini digelar sebagai orang yang zalim, Ustaz, ya. Wa may yaf'al zalika, siapa yang buat begini, Allah cakap faqad zalama nafsah, ya. Kita ingatkan si suami yang menzalimi si isteri, tapi rupa-rupanya Allah cakap faqad zalama nafsah. Si suami itu menzalimi dirinya. Pasal apa? Pasal sebenarnya dia mungkin lepas di dunia, dia nak kenakan pada si isterinya, ya, pasal mungkin isteri dia tadi menengking dia ke apa ke, atau membuat yang tak dia ikut, dia tak suka. Dia nak balas balik, tapi rupa-rupanya get ready. Ya, sebenarnya Allah tidak suka kepada orang yang wala tattakhidu ayatillahi huzwa, mengambil ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Sehingga kan bila bercakap tentang ayat Allah ini, salah satunya ialah Allah beri kelebihan izin kepada lelaki untuk talak, dia gunakan itu untuk mengejek-ngejek, ya. Ataupun kalau si isterinya mengingatkan pada suami, abang bertakwalah pada Allah, jangan sampai si suami balas balik, sekarang pula baru nak jadi ustazah, dulu kan. Kan. Jadi perkara-perkara tersebut perlu diberi perhatian, dan mesej ini Ustaz sebenarnya amat kuat kepada orang lelaki. Ya, masya-Allah. Orang lelaki. Pasal apa? Pasal kalau katakan tak suka, jangan sampai buat perkara yang teruk kepada si isteri. Ya, kadang-kadang bukan teruk pun, tapi mungkin pasal banyak sebab, ya, perpisahan boleh berlaku. Kadang-kadang mungkin dia ada orang lain ke, kan, jadi dia cari sebab jelah, ya. Tapi kalau tidak ada apa sebab pun, tetap kena jaga adab-adab ini. Allah cakap apa? Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih, ya. Dalam hal ini bagi si suami, kenalah dan ingatlah kamu nikmat Allah ke atas kamu. Ya, ke atas kamu. Salah satu nikmatnya apa? Nikmat dapat pasangan tersebut, ya, dapat keluarga, kalau ada anak, ingat balik nikmat-nikmat ini. Adakah saya nak utamakan nikmat ini, ataupun saya nak fokus kepada kesilapan ataupun perceraian tersebut. Kalau rasanya bahawa dengan perpisahan ini menyebabkan saya makin dekat dengan Allah, itu satu perkara. Tetapi kalau katakan bila ingat nikmat Allah, ingat kepada wahyu yang diturunkan daripada kitab dan juga sunnah ini, sebenarnya ia adalah satu nasihat yang penting. Wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Bertakwalah.
Takwalah. Jadi dalam membuat keputusan ini, Allah memujuk kepada si suami, pada si isteri, kembalilah pelihara diri dengan bertakwa kepada Allah. Ya. Maksudnya pasal apa? Pasal pada waktu ini bila emosi sudah terganggu itu, ya, si suami boleh buat macam-macam. Ya, dia sampai boleh membunuh pun boleh. Ya, sampai dia boleh pelempang ke, kalau kita tengok dalam drama-drama Ustaz ni kan. Tapi sebenarnya drama ini bukan main-main. Ia berlaku di mana-mana. Dan wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu, ya. Dan bercakap tentang Allah tahu ini, salah satunya apa? Kalau katakan ada si suami itu dia nak kembali untuk menyeksa ataupun mengenakan si isteri, Allah tahu. Masya-Allah. Ya, maksudnya orang tu nak buat dirar, Allah tahu. Jadi kalau katakanlah Ustaznya, cuba bayangkanlah kalau si bapa mertua tadi katakanlah dia tak puas hati sangat dengan si isteri, bapa mertua ada dalam rumah. Ya. Adakah si suami sanggup buat Ya. sebegitu satu, ataupun kalau dia kata tak apa, bapa mertua saya dah tak takut dah, cuba bayangkan kalau ada polis dalam rumah, sanggup tak dia pergi buat sesuatu kezaliman, ataupun kalau ada nabi dalam rumah, Ya, subhanallah. kan, sanggup tak buat begitu? Dan lebih daripada itu, ini bukan sekadar nabi, Allah tahu. Masya-Allah. Ya, Allah tahu. Jadi ayat ini sebagai nasihat daripada Allah agar si suami ketika ada konflik tersebut jangan melampau. Jangan melampau. Kerana apa? Kerana pada waktu ini emosi ini perlu dikawal dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyambung pada ayat 232 masih lagi tentang kalau dah sampai kepada iddah Ustaz ya. Ya. Dah masa untuk habis dah, sama ada nak berpisah, bercerai ataupun kekal. Allah ingatkan lagi sekali tentang peranan dia. Biasanya kalau dah masa nak berpisah tu, mungkin si isteri pergi ke rumah mak dia ke, rumah ayah dia, balik kampung ke, ataupun si suami tinggalkan dia ke. Waktu itu mungkin mereka berfikir, ya tuan-tuan, kalau ada kawan ke apa ke, lihat pada ayat ini, kita sebagai keluarga di tepi apa yang kena buat. Fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Nak baca ni memang mencabar Ustaz ya, pasal dia ada na kat ujung tu, hunna apa sebagainya. Apa maksudnya? Jangan kamu menghalangi mereka kalau nak bernikah kembali. Kalau mereka dah redha balik, dah okey, mereka dah setuju, okey, komunikasi kita bil ma'ruf. Okey, lepas ni bang, okey, dia dah bincang-bincang, mereka rasa nak kembali balik. Ini ada asbabun nuzul pada zaman sahabat. Ada di kalangan sahabat itu dia ada konflik, kemudian dia nak patah, nak kembali balik. Tapi salah dia punya saudara dia tu kata jangan. Oh, ada pihak yang macam tidak mahu bertemu balik. Kadang-kadang dia cakap, awak tak ingat ke apa yang dia buat? Yes. Padahal pasangan dah lupa kan? Betul. Dah jumpa titik pertemuan kembali bersamaan kan? Betul. Jadi di sini kalau dua-dua dah bertemu titik redha tadi tu, kesamaan itu, ahli keluarga, ibu ayah, adik beradik jangan pula pergi bakar lagi. Allahuakbar. Ya. Jangan pergi bakar. Pasal apa? Kadang-kadang dia bakar, dia tak cakap saya nak bakar. Dia cakap saya nak nasihatkan kamu je. Kalau kamu nanti kena balik, ya, ingat Allah cakap apa? Selepas ayat itu tadi, zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Inilah, ya, itulah yang dinasihatkan kepada orang di kalangan kamu yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Jadi sebenarnya kalau orang beriman pada Allah dan hari akhirat, dia akan menyatukan balik. Ya. Dia kalau ada je ahli keluarga kata tak payah percayalah. Ya, dua-dua dah okey dah bincang okey, pasal yang faham dua-dua ini ialah dua orang. Ya, bukannya mak mertua ke adik beradik tak faham, bukan tidur sebantal sekata tak ada. Yang dua orang ni. Kalau dah okey discuss, kalau ada apa contohnya ada beberapa nasihat kata okey tentukan lepas ini jangan buat ini. Bincang elok. Tapi orang yang sekitar jangan fala ta'duluhunna, ya, jangan dihalang. Jangan dihalang. Dan kemudian Allah cakap apa? Zalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wa yawmil akhir zalikum azka, itu lebih baik, ya, lebih suci dan lebih bersih. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yes. Allah nak beritahu kepada orang-orang yang beri nasihat itu, kamu tak tahu. Allah yang tahu. Jadi daripada halaman ini sebenarnya satu perkataan yang kita ingin ambil sebagai kefahaman kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan arafa. Arafa yang membawa pada perkataan ma'ruf yang kita tengok pada ayat 232 atas sekali itu Ustaz, ya, ada bi ma'ruf, kemudian bawah tu ada bi ma'ruf, kemudian bawah lagi kalau kita pergi kepada
ayat yang ke-232, yes. ada juga bil ma'ruf ya, bila mereka dah redha. Ma'ruf ni maksudnya apa? Yang dimaklumi secara uruf ya, maksudnya adanya. Kalau maksudnya suami isteri itu dia dah tahu dah, biasanya komunikasinya panggil cara cakap begini ya, ataupun duit belanja je begini, yang biasa. Tak adalah pula okey bang, kalau abang nak ambil saya balik, lepas ini mesti atas atas meja mesti ada burger, ada ayam goreng, ada ini, yang makan sekadar nasi dagang je bang tak cukup bang. Jangan pula begitu ya. Itu maksudnya bukan makruf. Maknanya lain macam tu. Lain macam. Bukan kebiasaan. Dia sekadar lepas ni dalam akaun saya mesti ada 6 digit baru saya boleh saya terima bang. Kalau sekadar 2 digit maksudnya ataupun 1 digit abang boleh cari orang lain. Yang itu maksudnya dia ada diganggu oleh orang lain lah tu, dan dia ini panduan ya, panduan yang penting. Dan insyaallah kita nak melihat lebih lagi apakah kewajipan bagi lelaki ya, kalau berpisah, bagi seorang ibu apa kewajipan kalau katakan ada seorang anak. Kita berhenti sebentar ya, kita ikuti lagi panduan daripada Ilahi. Selepas ini My Quran Time, baca faham amal. Ibu mithali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Dapatkan yang original tuan-tuan dan puan-puan. Ada signifikannya ustaz. Kaitannya dengan ayat yang kita nak sambung ni ustaz, tentang nasyid yang saya sampaikan tadi. Baik, betul. Bila cakap tentang apa yang ustaz kongsikan tadi, nasyid tadi itu, sebenarnya muka surat 37 ini dia amat serius ya, tetapi sebenarnya inilah ibu-ibu yang perlu diuruskan, sama ada mungkin ada konflik atau tidak ada ya, diuruskan dengan baik, kerana ibu ini adalah ibu kepada anak-anak kita semua. Maksudnya yang akhirnya dengan ini, dengan kita menguruskan dengan cara terbaik, Allah izinkan kita untuk mendapat rahmatnya hingga ke syurga juga. Jadi ya, mari kita semua Ustaz, kita teruskan dengan tajwid kita pada hari ini. Tajwid kita pada hari ini, sebelum itu saya nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk terus bergabung, bersahabat dengan kita, bertukar-tukar berfikiran, pandangan, cadangan dan sebagainya. Tentunya di Facebook kita, di Sahabat Al-Quran My #Quran Time, My #Quran Time, juga di YouTube kita My #Quran Time Official, dan juga boleh ikuti kami juga di Instagram kami My Quran Time Official. Dan Ustaz, kita selalu wawarkan juga mungkin ada video-video menarik, sahabat-sahabat sedang belajar Al-Quran, sama-sama menonton barangkali Quran Time di rumah, di kedai atau di mana-mana, di kedai kopi, di kedai restoran, mana-mana, ambil video boleh kongsikan dengan kami, tambah semangat pada kami. Juga video barangkali ada anak-anak kita yang perform dekat rumah, Ustaz, taranum ke Ustaz, bertadabbur macam Ustaz Fazrul ke, subhanallah, kongsikan dengan kita untuk kita sama-sama paparkan di TV dan juga siaran kita lah. Siaran. Cuma jangan lupa saya hashtag kita tu my video MQT. Video MQT. Baik. Berkenaan dengan hukum tajwid yang ingin kita kongsikan pada hari ini, banyak yang telah kita pelajari, dan hari ini kita nak menyambung lagi adab-adab dalam membaca Al-Quran, ataupun kita kata kelebihan dan sebagainya. Yang kita nak kongsikan pada hari ini iaitulah tentang Al-Quran, pembaca Al-Quran, fadilat ataupun kelebihan yang diperolehi pembaca Al-Quran yang diperolehi. Yang kita nak kongsikan hari ini iaitulah orang yang membaca Al-Quran
Fadilat orang yang membaca Al-Quran yang ke-9 iaitulah diharuskan cemburu terhadap orang yang mahir dengan Al-Quran. Hadis Imam Bukhari iaitulah menyatakan dua golongan yang diberikan harta diinfakkan pada jalan Allah dan orang yang diberikan kemahiran dengan Al-Quran dan juga sunnah atau hadis Rasulullah SAW, mereka mengamalkannya dan menyebarkan ilmu tadi. Itu yang pertama. Dan yang ke-10 iaitulah orang yang mahir dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, iaitulah merupakan orang yang mendapat perniagaan yang menguntungkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-29 surah Fatir, orang yang mahir dengan Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan, dengan mengharapkan daripada amalannya demikian sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Takkan rugi. Tak akan rugi, Ustaz. Lagi banyak kita baca lagi untung, lagi banyak kita faham lagi untung. Betul. Dan sebenarnya kalau ada yang bertanya apa, ada bisnes ada untung ada rugi, Ustaz, ya, tapi sebenarnya dengan Al-Quran ini tak mungkin rugi. Tak mungkin rugi. Kerana apa? Dia yang tak baca rugi. Yang tak baca rugi. Confirm rugi. Rugi. Jadi itulah dua perkara, Ustaz, ya, fadilat ataupun kelebihan membaca Al-Quran. Dan sudah tentunya bercakap tentang tak rugi tadi, Ustaz, ya, menyambung kepada perbincangan kita, walaupun dalam keluarga ada konflik, tetapi kerana kita membaca Al-Quran bagi para suami, ya, yang memimpin, kalau katakan ada cabaran itu diuruskan dengan panduan Al-Quran, tak rugi juga. Tak rugi. Kalau katakan kekal suami isteri, alhamdulillah. Kalau ia berpisah pun, berpisahnya itu kerana Allah. Betul, Ustaz. Berpisah kerana Allah, ya. Jadi bila kerana Allah itu, kita sebagaimana yang Ustaz lagukan, nasyidkan sebentar tadi, Ustaz, ya. Bila kita bercakap tentang hubungan suami isteri, kita mungkin rasa dia isteri saya, dia suami saya. Tapi kena ingat bahawa dia adalah ibu kepada anak saya, ayah kepada anak saya. Itu cara berfikir itu yang disampaikan lebih lagi pada ayat 233. Masya-Allah. Jom, Ustaz, kita membaca. Kita nak menyambung satu ayat lagi, ayat 233 di muka surat 37 ini, ayat yang penting, Ustaz, ya. Mungkin tentang penyusuan juga, penyusuan. Termasuk juga tentang ayat penyusuan. Dan kalimah dia pun kalimah yang agak, ada setengah-setengah kalimah yang agak mencabar juga. Jadi kita sama-sama, sahabat-sahabat semua perhatikan dan cuba ikut dan baca sama-sama. Jom. Saya nak teruskan dengan tarannum sikah, Ustaz. Sikah, ya. Sikah, saya cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 233 menyambung kepada satu lagi hukum yang penting, ya, peraturan yang penting dalam agama kita, dalam Al-Quran ini adalah hukum radha'ah. Ar-radha'ah. Apa maksudnya? Bagi kita tengok. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya. Itu radha'ah. Yurdi'na auladahunna. Tetapi perkataan pertama yang kita baca tadi, wal walidatu, itu maksudnya adalah para ibu. Kita melihat bahawa ini hukum ini, Ustaz, ya. Jadi itu satu sudut, tapi lebih daripada itu, ia adalah ibu-ibu kepada si anak. Ya, jadi ketika seorang ayah bercakap tadi, kalau sebelum ini bercakap tentang perceraian, dia kena ingat bahawa dia bercerai dengan isteri. Tetapi ibu kepada anak, ya, ayah kepada anak tetap tidak bercerai. Betul, Ustaz. Tidak bercerai. Tidak putus, Ustaz. Tidak putus. Dan ini perkara yang perlu difahami sebenar-benarnya dalam masyarakat. Betul, lantaran apa? Kadang-kadang bila dia dah berpisah, bercerai itu, dia bercerai dengan ayah nak memisahkan anak dengan ibu, ataupun maknya pun kata tak payah jumpa ayah kamu tu. Ayah kamu tu macam dia sambunglah perkataan-perkataan yang sebenarnya kalau kita ingin menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun mungkin tidak dengan pasangan yang sama, tetapi kita kena jadi orang yang soleh-solehah. Masya-Allah. Kita kena ikut kepada panduan yang ada di sini. Dan apa panduannya? Iaitu ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Betul. Ini isu kalau katakan si ibu dia nak buang anaknya, ya, ataupun dia benci pada ayahnya tu, sampai anak dia buang sekali. Ya. Tetapi biasanya tak berlaku lah, ya. Si ibu sanggup, tapi mungkin kerana sibuk apa sebagainya, perkara ini perlu diberi perhatian, ya. Berdasarkan pada ayat nanti kita akan nampak bahawa ada kelonggaran, tapi selepas dibincangkan, didiskusikan. Baik. Jadi apakah maksud ayat ini? Dan kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang sepatutnya. Maksudnya ialah pakaian selama 2 tahun tersebut, kemudian makanannya, nafkah untuk si anak, untuk ibunya menyusukan itu, 2 tahun paling kurang, lampin dan sebagainya, semua keperluan itu walaupun sudah berpisah. Ya. Jadi ini adalah panduan daripada Allah, untuk ini bukan pilihan, ini adalah suruhan daripada Allah Subhanahu taala bagi siapa yang nak pergi ke syurgalah, kan. Tapi kalau rasanya saya tak nak, kan, kamu ni hidup dengan kamu macam neraka, contohlah, kan. Jadi sebenarnya kalau dia tak nak ikut cakap Allah, memang dia tempah neraka sampai ke hujung usia. Kan, yang kita minta Allah jauhkan, dan kita ingin mengikut kepada panduan di sini. Dan seterusnya apa? Seseorang tidak dibebani lebih daripada kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kerana anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita kerana anaknya. Ahli waris pun berkewajipan seperti itu juga. Maksudnya untuk urusan rezeki nafkah ini, si ibu jangan melampau-lampau sangat. Si ayah macam tadilah, kan, si mak kata saya nak susu paling mahal, kan, contohnya, dan makanan paling saya nak duduk atas katil sahaja menyusukan anak saya 2 tahun, contohnya. Sebelum tu tak macam tu. Sebelum tu tak ada. Jadi jangan sampai ia memudaratkan, ya, istilah tadi iaitu wala ataupun la tudarra walidatun biwalidiha wala mauludun lahu biwaladihi, ya. Dan ahli waris maksudnya ahli keluarga sekitar itu juga perlu mengambil berat perkara ini, ya. Sudah tentu jelah pasal si isteri katakan berpisah, si ibu ayah adik-beradik yang ada perlu ambil kisah, dan maksudnya kalau perlu berhubung dengan si suami ke apa sebagainya, bekas suami, perlu diuruskan, ya. Dan kemudian fa in arada fisalan, kalau nak putus susu, ya, maksudnya nak hentikan sebelum 2 tahun, kena bincang, ya, wa tusyawuru fala junaha alaihima, ya, maksudnya tak ada masalah, tapi bincang. Pasal apa? Tak boleh pula si ibu cakap saya tak nak, contohnya, kan, ataupun si suami kata saya tak nak sponsor, kan, rezeki apa sebagainya. Pasal apa? Pasal minimum 2 tahun, tapi itu anak kita. Kan, si suami tu itu anak dia, itu adalah bekas isterinya,
Jadi nafkah itu perlu diberi kalau boleh terus, ya. Tapi minimum yang dinyatakan dalam ayat ini adalah 2 tahun. Dan kemudian Allah menyatakan di hujung itu, jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tiada dosa bagimu, tak ada salah, dengan memberikan bayaran dengan cara yang patut. Jadi sekali lagi lah, maksudnya si ibu tak nak bekerja ke apa ke, nak susukan dengan orang lain, jadi ibu susuan pula, kena bayar. Siapa tanggung? Ayah, ya. Bekas si, kalau katakan dia dah berpisah, bekas ayah tadi tu kena tanggung. Ini Allah ujungkan dengan perkataan apa? Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Bertakwa maksudnya apa? Semua benda ini Ustaz, ya. Kalau orang yang tak bertakwa, tak bina takwa sebelum daripada masalah berlaku, waktu berlaku ini dia lagilah dia buat macam-macam perkara, kan, malah dia mungkin nak membunuh ke apa sebagainya. Tetapi Allah ingatkan, bertakwalah kepada Allah, Allah lihat apa yang kamu lakukan. Betul. Ya, apa yang kamu lakukan tu maksudnya ialah kita bekerja keras, si suami bekerja keras untuk masih lagi menyara kepada keluarganya, Allah tengok. Dan macam tadilah contohnya, kalau Nabi tengok kita, kan, kamu ni dulu bukan kamu ada anak ke, kan, kamu macam bekerja tak ada nak pergi jumpa anak kamu ke, ujung minggu kamu semua sibuk, kamu tak jumpa anak kamu. Itu kalau Nabi tanya, ya, sudah tentu kita amat malu. Ini Allah yang tahu, Allah yang tengok. Dan bagi si isteri, ibu yang membesarkan, yang menyusu, kena ingat bahawa, katakanlah Ustaz, ya, katakan si suami tak bertakwa sangat, apa yang perlu dibuat oleh si ibu? Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ya, Allah juga nampak, Allah tidak akan sia-siakan pengorbanan seorang ibu. Macam tadi Ustaz nyanyikan tadi, Ustaz, ya, nasyidkan tadi tu. Inilah panduan yang boleh kita ambil. Sebabnya nak minta Ustaz ulang balik pada ayat yang hujung tu, bahagian hujung tu, wa in aradtum, yang 3 baris, Ustaz, ya, 3 hujung tu, baris daripada bawah. Yes. Nak tengok pasal ini seruan kepada siapa? Kepada semua ayah-ayah terutamanya. Wattaqullah, ya. Takwa ini kita kena bina, dan bina ni waktu bila? Kalau boleh waktu kita belum berkonflik, ya. Belum konflik, takwa. Waktu ada konflik, bertakwa, insya-Allah jalannya adalah ke syurga. Maksudnya. Tapi kalau ketika konflik kita bergaduh, ya, kalau katakan sebelum konflik, sebelum ada masalah pun dah memang bergaduh, kan, itu khatir aduh sajalah di neraka nanti. Nauzubillah min zalik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi saya dah nasyidkan lagu tu, Ustaz. Sekarang saya nak baca mujawab Ustaz sikitlah. Boleh saya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum an tastardi'u أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Di akhir ayat 233 yang Ustaz bacakan sebentar tadi, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tiada dosa, tiada masalah bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut, bil ma'ruf. Perkataan yang kita dah belajar pada hari ini, sesuatu yang lumrah, ya, jangan lebih-lebihlah, ya. Kalau orang jual tu harga pasaran, ya. Jadi apa yang biasa dikomunikasikan, yang dibelanjakan, itu bil ma'ruf. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Bercakap tentang Allah melihat apa yang berlaku, ya, sama ada dalam satu keluarga yang tidak berkonflik ataupun yang berkonflik, Allah lihat. Misalnya, dan bercakap tentang Allah lihat ini, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian yang menonton, ya, My Quran Time ini, kita biasa bila bercakap tentang isu
berpisah ataupun bercerai ini, orang pandang orang yang bercerai ini, biasanya dia pandang terutama orang perempuan je lah, yang si isteri tadi itu sebagai kurang sikit. Okey, tetapi sebenarnya di sisi Allah sama saja. Sama saja Ustaz ya. Pasal apa Allah cakap tadi? Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Allah lihat kalau seorang itu dia masih lagi seorang suami, bekas suami ataupun bekas isteri masih ikut pada al-Quran, orang itu layak saja. Ada setengah orang kalau orang dah bercerai, okey nanti awak ni boleh berkahwin hanya dengan orang yang dah duda. Duda dengan janda je. Kan? Tapi sebenarnya bukan. Ya, bukan itu perspektif daripada al-Quran. Malah lebih daripada itu, ada yang kata cerai ini sebagai satu perkara yang keji. Ya, sebenarnya dia adalah satu perkara yang tidak dia sesuatu yang diizinkan tetapi tidak digemari. Ya, tapi bukan perkara mungkar. Bukan perkara mungkar, ya. Kalau katakan dia stay, ya, duduk dalam satu keluarga, si suami pergi pukul dia, si isteri pula pergi bawa pisau setiap hari contohnya, itu lebih mungkar. Berbanding dengan kalau katakan boleh mereka itu katakan perlu berpisah, tapi perpisahan itu dengan panduan daripada al-Quran. Walaupun dalam al-Quran menggalakkan untuk tetap kekal, ya. Jadi dalam hal ini, ya, bercakap tentang mungkin ada orang yang message pada saya Ustaz, ya. Dia kata saya memang ada isu, kan, isu dengan suami, ada yang suami kata saya ada isu dengan isteri, ya. Jadi apakah perkara yang penting kalau kita perhatikan sejak ayat ataupun muka surat 36 dan 37, kita perlu dapatkan nasihat, ya. Kalau tadi ayat yang ke-232 Ustaz, ya. Fala ta'duluhunna. Itu perkataan yang amat penting. Jangan halang kalau orang nak bernikah balik semula. Ya. Ceritanya apa? Kalau katakan si isteri tu kata saya ni tersiksa sangat, saya nak jumpa siapa? Kalau nak jumpa adik-beradik ataupun wali dan adik-beradik itu mestilah beri nasihat fala ta'duluhunna. Jangan sampai dia menghalang perkahwinan semula berlaku. Kalau ada ciri-ciri begitu, tuan-tuan, kalau ada saudara ke siapa ke yang mencari kaunselor ke, wali ke, wali hakim ke, siapa yang beri nasihat begitu, kena jaga-jaga. Ya, kena jaga-jaga, kecuali kalau katakan ada kezaliman yang berlaku. Kerana apa? Kerana bila mencari kaunselor ini panduan, ya, panduan yang penting. Kalau kita tengok beberapa ayat semalam dan hari ini, iaitu yang pertama, kaunselor barat biasanya dia akan cakap kalau jumpa, kalau dia guna kaedah bukan Quran, kaedah barat ialah what do you think? Bahasa Inggeris Ustaz, ya. How do you feel? Apa yang kamu rasa? Kamu rasa kamu nak go on, move on, ataupun nak withdraw? Bahasa Inggeris, ya. Kamu nak pergi teruskan ataupun rasa nak berpisah? Dia tanya hanya ikut pendapat. Dan orang yang bercakap, kalau katakan yang berjumpa tu si suami ke, si isteri ke, ataupun dua-dua berjumpa pun, kadang-kadang dua-dua tu boleh bergaduh, ya. Tetapi peranan bagi orang yang berjumpa ini ataupun kaunselor ataupun wali, orang tengah ini, kena ikut panduan daripada al-Quran. Salah satunya ialah fala ta'duluhunna. Itu panduannya. Jangan sampai menghalang. Dan salah satunya apa? Dalam kaunseling Islam, dia membawa kepada syukur, kan? Maksudnya bila bertanya pada si isteri, okey, kamu dengan suami kamu ni ada tak 10 perkara yang kamu syukuri selama ini? Itu cara soalan yang penting, berteraskan kepada ayat yang kita baca setakat ini. Ataupun dia bercakap tentang okey, setakat ini kamu kalau katakan kamu kembali semula, kamu bergantung kepada suami ke bergantung kepada Allah untuk dua-dua baik semula? Soalan-soalan itu penting. Ataupun soalan seterusnya, sebelum kita mulakan sesi kita berbincang ini, dua-dua tuan-puan boleh tak istighfar dahulu? Contohnya, ya, perkara ini tidak wujud dalam kaunseling barat. Kaunseling barat tak ada baca bismillah, mana ada, dia pun tak tahu bismillah, ya. Kalau dia muslim pun mungkin dia rasa alamak islamik sangat, contohnya. Tapi amat perlu kita kembali balik kepada kalau ayat 231 tadi, kepada wama anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Amat penting bagi seorang suami menghargai kepada kitab dan juga hikmah. Itulah yang disampaikan tadi. Okey, tuan rasanya kalau isteri tuan kembali semula, tuan sanggup tak bersabar?
yang tanya soalan-soalan untuk kembalikan, bukan cakap tuan boleh bersabar lagi ke kalau katakan isteri tuan ni datang balik semula. Itu soalan nak suruh bakar kan. Dan itu amat bahaya, terutama kalau kita dapat kaunselor-kaunselor yang tidak bertauliah ataupun kaunselor yang tidak kembali kepada al-Quran maksudnya. Jadi ini adalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mari sama-sama kita perhatikan resolusi kita pada hari ini. Pada ayat 231 memberi panduan kepada kita ketika menguruskan sesuatu konflik dalam keluarga, jangan olok-olokkan ayat Allah dalam keluarga, ya. Maksudnya ketika Allah memberi kepada si suami itu hak untuk menjatuhkan talak, jangan diolok-olokkan. Ataupun kalau si isteri mengingatkan kepada si suami ingatkan pada si isteri untuk bertakwa, jangan dimain-mainkan. Yang pertama. Yang kedua, perbanyakkan memperingati nikmat besar dari Allah, Quran dan Sunnah bagi menguruskan keluarga, kerana kalau si suami, si isteri meletakkan nikmat paling besar, kami boleh baca Quran, kami boleh ingat Allah semula selama hari ini walaupun tidak setiap hari, itu adalah nikmat besar yang perlu dikekalkan agar yang pertelingkahan kecil-kecil itu dapat dilihat sebagai kecil dan tidak membawa kepada perpisahan. Dan yang ketiganya, fahami hak susuan bagi ibu atau isteri dengan baik. Lantaran apa? Lantaran ibu inilah yang akan mendidik sampai ke syurga. Mari sama-sama kita doa, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Andai ada di antara kami saat ini yang mana suami atau isterinya dalam keadaan yang tidak baik, ya Allah, maka satukan kami ya Allah, rungkaikan masalah kami ya Allah, kurniakan pertolongan-Mu kepada kami ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai di antara kami saat ini yang telah berpisah di antara suami isterinya ya Allah, maka jangan Kau jadikan perpisahan itu satu perkara yang menjauhkan kami dengan anak-anak mereka ya Allah. Jangan Kau jadikan perpisahan itu perpisahan di antara ibu ayah dengan anak-anaknya ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akan tetapi ya Allah, jadikan perpisahan itu perpisahan yang mengurniakan kebahagiaan dan juga dekat kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita semua sebentar tadi, Ustaz, dan kita terus membawakan nilai kebaikan pengurusan konflik dalam keluarga berteraskan pada Al-Quran. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah, satu kempen untuk sama-sama kita menyebarkan cahaya Allah pada setiap keadaan. Dan tuan-tuan boleh menyumbang, kerana sumbangan tuan-tuan ini akan menjadi jariah membina keluarga-keluarga yang ada di dunia ini dengan panduan daripada Al-Quran. Kita mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang akan yang mengikuti pada hari ini, dan ulangan kita pada jam 5, 10 malam dan juga 6 pagi esok, insya-Allah. Pastikan tuan-tuan mengikuti lagi sambungan kepada halaman 38 pula selepas ini. Program ini dibawakan oleh Mufas. Sudah pastinya kita akan bersama lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.